Kita diam tak diam kan, diam tak diam makin laju pula Syawal ni kan, makin laju dengan kesibukan kita dah mula sibuk balik, dan ramai jugalah kan yang diuji dengan pelbagai ujian. Dan baru-baru ni ujian kemalangan kan, dekat terowong Menora, lepas tu ada lagi kemalangan, lepas tu banyak pula orang kemalangan dalam buku akaun. Itu paling banyak lah lepas Syawal. Itu ujian juga kan, ujian juga. Itu elok banyak duit kan, kumpul. Macam mana hidup kita ni tak lekang di ujian kan. Tak ada siapa yang nak dirinya ditimpa dengan ujian dan musibah, dan kita juga berusaha sedaya upaya untuk mengelakkan diri daripada rasa sedih dan berduka cita. Kalau boleh nak gembira je, tapi tak dapat tu nak. Tetap akan ada ujian dan dugaan dalam hidup kita, yang mana Nabi mengajar kita supaya menjauhkan diri kita daripada perasaan keluh kesah dan duka cita. Malahan Nabi ajar kita berdoa, ya Allah Tuhan kami, sungguhnya kami berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita, berlindung kepadamu daripada lemah kemahuan dan malas, berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kerekut, aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia. Kita boleh doa lah, tapi ujian tetap datang. Tu yang bila saya tengok ujian ni, setiap orang berbeza-beza. Orang berbeza-beza. Kalau kita cerita kan, zaman Nabi dulu lagi tahu pada kita kan. Orang yang tak kuat tu dia jawab lah, tu Nabi, kau samakan dengan Nabi, faham marah kan. Nabi lain lah, Nabi hendak kan, dia cakap macam tu. Tapi sebenarnya tujuan kita bandingkan dengan Nabi tu, mana tu Nabi lagi tak terbanding, tapi Nabi boleh bertahankan pula kita macam tu kan. Ikutkan sikit ni, kita dengar orang cakap sikit, kita tak puas hati, kita tak tahan. Malahan bila orang cakap tu, tak adalah luruh telinga tu, tak ada pun kan. Kita baca dalam Facebook sakit hati, kita baca dalam WhatsApp tak puas hati dengan orang. Sedangkan Nabi lagi tahu, kena hina, kena baling batu, apa lagi Nabi tak kena kan. Faham kan bahasa saya setakat ni, faham kan. Jadi kan Nabi kena macam-macam, orang lain kena macam. Contoh macam banjir lah, banjir tak ada siapa sangka dan menduga kan. Ingatkan Pahang, ingatkan Terengganu, ingatkan Kelantan, Selangor lah kena dulu, tenggelam kan, habis kereta dia. Orang Pahang relax, orang Pahang lagi pula, dia orang hari ni naik air zap turun, petang tu dah turun. Kek Pahang kat Mentakak, dia tak tutup mulut, kata ni Mentakak. Yang dekat Mentakap tu dekat apa, tengok dekat mana, dekat Kuantan pun sama macam tu je air dia, relax kan, tak turun pun. 2 tingkat pula lagi dahsyat kan. Orang Negeri Sembilan kalau banjir baru parah betis, heboh dah, tak ada ke bantuan untuk kami, itu dia. Tengok orang Kelantan tu atas bumbung relax ke sokok, tak ada apa-apa kan. Nak tunjuk imam tu sampai beralih lah rumah tu. Imam kat Kuala Kerai dulu kan, banjir besar tu, beralih, bertukar alamat rumah imam tu kan, nombor lot nombor ubah ke simpang kampung pergi kan. Bayangkanlah. Tu sebab kata setiap orang berbeza-beza, cara orang menghadapi ujian berbeza-beza. Ada orang macam tu, aduh apa hal, selipar hilang, selipar tepi apa dekat luar masjid tepian Putra hilang tu. Relax, tenang dia, dengan tak semena-mena dia sapunya selipar imam lah, contoh lah kan. Dah selipar imam dah tak ada contoh kan. Dah imam sabarlah, nak buat macam mana, dia kata selipar wahal tak berapa ringgit pun selipar tu, tapi dia punya marah tu. Sebab apa? Sebab manusia berkeluh kesah kan. Dan ujian ni lumbah kehidupan, mungkin hadir dalam pelbagai bentuk. Contohnya dalam kehilangan harta benda. Tu yang kalau kita tengok bila banjir tu hilang habis kan. Sofa yang beli mahal tu kan, tak sampai pakai raya kan, tak sempat
Habis rosak. Kereta tu lumpuh dalam tu. Kan, hantar kat kedai dah. Feeling pun dah hilang dah. Wah, kereta tu kereta baru. Kan, hilang feeling dia. Kan, kemudian kehilangan dari segi kematian. Kan. Orang tu manjang laki dia meninggal. Suami meninggal, kahwin meninggal laki tu. Kahwin meninggal lagi, tak sampai berapa tahun meninggal. Contohlah, dia ni bala dia ni. Jangan cakap macam tu. Kan, nak buat macam mana? Allah bagi ujian dekat dia, suami dia meninggal dunia. Kahwin seorang meninggal lagi. Dia pula pilih semua yang masa tambahan, nak buat macam mana? Kan suami yang masa-masa kecederaan tu kan, itu masalah. Tak apalah kan, tapi dah jodoh dia, tak ada cakap engkau pun cari yang napih pendek apa pasal dia kan. Cakapnya tu jodoh dia. Kan? Lepas tu kecelakaan. Ada seorang anak murid saya di Pulau Pinang. Anak murid debat perempuan. Dia pada hari raya haji lebih kurang 4 ke 5 tahun lepas hari raya haji, bawa anak naik motosikal tematan macam mana, kena langgar dengan kereta Myvi, terjatuh kat dalam parit. Suaminya meninggal, anaknya koma tak sedar diri. Anaknya dalam umur dalam 2 tahun macam tu, 3 tahun. Suaminya meninggal dunia dan keadaan suami itu meninggal dalam keadaan sujud dekat dalam parit ni. Kemudian barulah isterinya ni tahu, bila dah meninggal suami ni baru tahu. Suami dia dah settlekan semua hutang rumah, dah settlekan semua hutang. Dia tinggal nak jaga anak je, duit nombor, dan dia tak berapa minggu sebelum dia dah bagi, ini kad bank abang tau, nombor pin ni apa-apa hal keluarkan pada sini duit dia tu. Dia masa tu tak fikir apa. Ujian suami meninggal, kemudian jaga anak. Anak tu tak sedar diri dalam beberapa hari, dalam 2-3 hari. Bila anak tu sedar lepas 2-3 hari, dia tanya, Abi mana? Dia tanya ayah dia, Abi mana? Abi jauh, Abi tak ada ni. Nanti kena sihat dulu baru boleh jumpa Abi. Dia kata janji tau bawa jumpa Abi tau. Okey, kata. Lepas tu dalam tempoh seminggu lepas tu bawa anak pergi check up pula. Adiknya bawa kereta, accident pula langgar pokok pula. Orang yang sama ni. Dan langgar pokok kali ni anak tu mati. Accident tu. Bayangkan 2 orang dalam masa seminggu. Kita dengar memang sabar. Kita boleh cakap, kadang-kadang nak cakap sabar pun tak tergamak. Sebab semua orang cakap sabar ni. Kan? Aku nak cakap boleh tak? Tapi dia tenang. Tapi waktu dia bersendirian, dia nangis sungguh kata dia. Dia cakap lah, cuba tahan. Saya ingat masa arwah abah saya meninggal dunia. Arwah abah saya meninggal tak ada sakit apa. Dia demam, darah dia naik tinggi sikit. Lepas tu doktor cakap, you kena masuk hospital ni Ismail, you punya darah tinggi. Dia kata, saya sibuk lah doktor, lain kali boleh tak? Abah saya ni memang kelakar sikit. Sebaik saya tak macam dia, macam tu lah. Lepas tu bila masuk hospital, masa pergi klinik tu, adik saya apa tu, saya masa tu kat universiti. Masa tu ayah saya kata, dia kata kat adik saya, jangan cakap kat mak dulu. Bila dah kena masuk ward, baru dia kata, beritahu mak, suruh bawa kain abah, baju abah, suruh bawa datang hospital. Bawa pergi hospital. Lepas tu arwah abah saya cakap dengan mak saya, bila balik, tak ada apa dia tu. Besok balik dia tu. Besok tu meninggal. Meninggal. Bukan kata apa, sihat tak masalah. Arwah abah saya jatuh dalam bilik air. Bukan punca jatuh tu, masa dia bangun daripada buang air tu. Bangun daripada buang air tu, kepala dia macam mana tak berpinah sikit. Pembuluh darah pecah. Tu biasa tu sebabnya kita daripada kalau lepas buang air, jangan tergesa-gesa bangun. Kena perlahan, relax bangun. Tu yang bila kadang-kadang jenazah tu keluar je darah kat hidung tu, keluar sebenarnya pembuluh darah kat kepala. Jadi masa tu tak ada siapa sangka. Yang paling best tu nak cerita ni, waktu ramai-ramai datang nak tenangkan mak saya relax lah. Mak saya dia tak nangis lagi tu dekat bilik mayat tu, dia tak ada nangis lagi. Sampai ke rumah dah jumpa anak-anak dia bodoh, dia nangis sikit. Sampai rumah ada yang cakap sabar. Tapi ada seorang makcik ni saya tak boleh lupa. Dia cakap dengan mak saya, sabarlah ya, kau rasalah pula apa yang aku rasa. Sabar pula. Apa tak ayat tu? Orang asam betul makcik.
Ada orang cakap macam tu. Itu pun ujian juga tu kan, kalau tak sabar memang sampai ke muka tu kan. Ada kata yang tu, kau rasa lah pula apa aku rasa. Tu berlaku tu. Tu unik lah sikit lah cara dia kan. Kemalangan, kemusnahan, kesakitan, kesengsaraan, sakit. Macam contoh kanser, penyakit yang paling orang kata sakit paling jahat sekali lah orang kata kanser. Sebab kanser ni kadang kebiasaannya tahu bila masa dah stage yang teruk baru tahu. Nak pula jenis orang lelaki yang jenis yang confident sihat kan, termasuk yang bercakap kan? Confident sihat kan, takut pergi check pun takut kan. Jadi biarlah tak tahu, mati-mati je lah macam tu kan. Tu sebabnya dulu ada satu ilmu dia panggil iridology tu. Kalau kita ambil apa yang lampu suluh yang kecil tu, yang macam pen tu, suluh daripada tepi tu, tengok dekat iris mata tu boleh tahu kalau pukul 3 dia punya iris tu tak sempurna tu sakit apa, dia sakit tekak, sakit ni jantung ke apa semua. Kita boleh tahu daripada awal walaupun badan kita tak rasa apa. Tu sebab kalau buat pemeriksaan lagi baiklah. Macam saya ni takut, saya kena buat lah. Contoh paling takut ni jolok hidung. Cetuk, saya cukup takut dia jolok hidung. 2 tahun PKP tak merasa dia jolok hidung aku. Ada sekali program rakaman astro, program tu diwajibkan kena jolok hidung dulu baru boleh masuk program. Saya kata kau bagilah orang lain biar aku tak keluar TV pun tak apa, saya kata. Sanggup saya tolak tu. Tapi tiba-tiba pergi umrah tak boleh elak pula. Kan tak boleh elak pergi umrah kena jolok juga. Saya tak dapat tidur kan. Malam tu macam mana lah hidung aku kena jolok besok. Kan sebab saya tengok dalam Instagram tu ada budak tu mengelupur kena jolok, apa hal kan. Lagilah aku takut tengok lah. Besok tu naik kereta dia drive thru pergi kat klinik tu, tengok jurawat tu rendah, dia pandang saya macam ni, ini pun dah gadak apa kata ni kan. Wah parah ni, saya kata kan. Saya kata nanti dulu, tunggu aku turun dulu. Saya pun turun duduk kat kursi tu, barulah dia jolok. Dia dah jolok tu satu hal, dia pusing-pusing pula. Apa masalah kan? Kau tak perhati dengan aku apa cakap kan? Dengan kau jolok ambil sudah lah kan. Lepas tu balik rumah, selesai lah. Dia kata taklah dah berapa saat. Balik rumah mak saudara saya tanya, macam mati tak? Mati tak jolok tu? Dia punya marah kat saya kan. Takut sangat. Tapi yang paling best bila sampai di Mekah dan Madinah. Alhamdulillah saya negatif sampai di Mekah Madinah. Di Mekah nak balik ke Malaysia, kena buat check, kena test, tapi alhamdulillah tak jolok, lega tak jolok. Ambil kat Ailio, dia kata Ailio datang, dia suruh buka mulut tu, buka mulut colek bibir je, bukannya jolok dalam tu ya. Khalas dah, siap dah, alhamdulillah semua negatif. Dah jolok bibir berbondo kan. Ada seorang dalam bilik saya, sebilik dengan saya, dia pakai Ailio, dia test kit Ailio Salimah tu, 2 lain dah, dia batuk, demam, COVID dah kau ni, 2 lain, dia pun negatif. Sebab colok dekat bibir kan. Negatif. Saya pun happy lah riang sampai di KLIA. Rupa-rupanya sepanjang-panjang meja tu sebelum nak pergi cop pasport, semua kena jolok. Aduh, kena jolok lagi. Alhamdulillah, satu kapal terbang positif. Kecuali saya. Saya masih lagi negatif. Tapi kalau tanya, tetaplah aku tak suka waktu jolok tu. Tu ujian kat tu, ujian. Ujian. Dugaan dan kesakitan. Tapi cerita pasal kanser tadi. Ada anak murid debat saya di USIM, dia buat kajian. Orang yang meninggal dunia disebabkan oleh kanser. Cuba cari, tengok balik saudara mara kita, keluarga kita yang pernah pergi meninggalkan kita dengan kanser. Kebiasaannya lebih 90% akan meninggal dunia pada hari dan bulan yang baik. Cuba tengok. Lah, bayangkanlah, itu pun sebenarnya antara kematian yang dicemburui. Sebab apa? Kebanyakan orang yang kanser ni, doktor tu dah beritahu dah, ni rasa tak lama dah ni, bersedia je lah.
Masa dalam 2-3 bulan soalan bocor. Kita dah tahu confident dan sihat, balik kan dah tak sadar. Ada orang malam tadi balik tidur, pagi tak bangun lagi dah. Kan? Apa hal lah meninggal? Sebab perasan masuk panjang lagi kan. Cek nafas. Rasa boleh 100 tahun ni. Ya, tahu. Dah tahu kan. Betul. Dia orang kan, ada seorang yang saya kenal tu. Seorang kakak ni, dia dulu kerja dengan saya. Dia dah tahu dah. Jadi apa dia buat sebelum dia meninggal tu? Dia mengeluarkan duit dia, minta mak dia keluarkan. Mak ni 10,000, 20,000, mak dengan ayah ambil untuk pergi umrah. Ni kata, ni lagi 5,000 bagi dekat Along. Along kata nak guna, nak berniaga, bagilah kat Along. Lepas tu yang ni lagi 20,000 ni bagi-bagi tau, bagi dekat masjid-masjid yang nak banner tu, yang wakaf masjid ke apa semua, bagi 1,000. Ada dapat 20 masjid mana yang nak banner tu cari. Lagi 500 tolong top up handphone dia. Kata sama apa top up? Dia nak telefon seorang-seorang nak minta maaf. Minta maaf, salah silap aku je apa semua. Kita pun tak buat macam tu. Sebab nombor telefon kita beribu. Samsul debat lagi lah, tak siapa orang pun tak tahu. Nak telefon kan, Pak, dia minta maaf dah dengan semua orang. Itulah orang kata kan. Tu adalah hikmah ada di sebaliknya. Menanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Hidup kalau penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Tu dah kan. Jadi kesengsaraan mendatangkan perasaan tak senang di dalam jiwa. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Ta'ala mengingatkan setiap manusia pasti diuji untuk melihat kualiti amalan yang dikerjakannya. Memang kalau kita tengok kesempurnaan ibadah, kesempurnaan ibadah ni ada 4. Pertama, mesti dengan ilmu, bukan ikut-ikut ni. Nampak waktu semayang, dia pun semayang lah, tapi tak apa dia baca, tak tahulah kan. Orang mengaji, dia pun mengaji, merayau dia mengaji tu kan. Grup tadarus itu, ada satu grup tertanya, saya tak tahu lah Ustaz, kenapa lah bila buat grup tadarus kan, saya sama grup dengan bos saya. Bos saya baca tak betul. Sangat saya tegur, saya takut saya tak dapat anugerah khidmat cemerlang. Teruk sangat kena baca kimalantun lah bangang tu, macam tu lah ayat kan. Macam mana cakap dengan bos, banyak bos salah ni, rasanya bos kena sama-sama bos, jomlah join saya, kita sama-sama belajar tajwid nak. Macam tu lah, pandai-pandai lah kan. Ada satu orang tu bila join tadarus duduk tepi je, akak baca tak pandai, akak duduk tepi ya. Boleh tak join grup tadarus duduk tepi je, boleh tak? Boleh tak? Boleh lah. Dia baca sendiri, takut dia baca salah, dia ganggu yang lain, boleh lah. Tapi kalau dah 5 tahun duduk tepi, apa hal kan? Cuba pergilah belajar kan. Sekarang dah tak ada alasan dah tak boleh belajar kan. Belajarlah kan. Pertama mesti dengan ilmu belajar. Ada seorang pencen ketua pengarah di Putrajaya kan. Pencen ni memang puluh ribu rasa dia punya gaji tu. Dia balik ke kampung, dia balik ke Seremban, bukan orang Seremban jam tu, ni berlaku di Seremban, orang tuduh orang Seremban jam tu. So dia pergi jumpa imam, saya nak belajar solat. Selama ni saya tak tahu solat, imam dia kata. Maknanya dia sembahyang ikut-ikut dia. Jadi imam masjid ni beritahu, dia kata tak apa. Dia kata awak belajar, awak ikut dulu, nanti pada waktu antara waktu zuhur dengan asar setiap hari saya akan bagi ajar bacaan apa semua. Mungkin ada yang cakap dah tua-tua pun nak belajar, pangkat tinggi benda tak. Tapi kena ingat, jangan-jangan yang dah tua-tua pun nak belajar lagi elok salat daripada kita yang perasan elok kan. Kita tak tahu kan. Tu dia, mesti dengan ilmu kan. Kita ilmu tu pula kita ajarkan, insya-Allah bermanfaat. Solat macam ni, kat takbir macam ni, macam mana berdiri dia, macam mana rukuk dia, tak kan? Macam mana iktidal, semua ajar. Anak tanya soalan simple dia, ibu macam mana kalau kita baca tahiyat tu masa bila nak angkat jari tu? Yang ibu belajar asyhadu alla ilaha il tu naik. Dia pun belajar macam tu. Tapi tengok pakcik dekat masjid tepian Putra tu, masa dia buat tahiyat tu, jari dia macam ni.
Tu kau tanya lah dia, tak dapat ibu jawab tu dah. Dia katakan macam-macam orang. Kita kalau pergi Makkah lagi lah kan, macam-macam passion. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Halo, salat. Hei, kena marah anak gitu. Dahsyat. Macam-macam kan kita tengok. Aduh. Tengah tawaf tu sibuk nak ambil gambar. Tawaf ni. Orang Malaysia lah tu. Saya itu ingat nak relax lah kan, tak dapat relax lah. Aku pun tak tahu tu Makkah ke Malaysia. Semua ramai berhenti dekat antian rehat yang Al Jazeera tu, yang buruk tu kan, 25 ke 30 bas semua orang Malaysia berhenti. Besok ialah kencing, tak dapat kencing, ambil wuduk tak dapat kencing, tak dapat, besok kan lah. Ramai orang. Ada satu makcik tu kerja saya kat hotel. Ustaz ambil gambar boleh tak? Lah dia kerja naik tanggung. Saya kata, makcik bukan ambil gambar ke semalam? Semalam baju lain lah. Macam dia orang. Kan? Jadi mana kata pertama dengan ilmu belajar cara kan, belajar. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Maksudnya inna a'malu binniyat. Nabi ajar kita mesti niat kita betul bila nak beribadah ni. Tengok yang ketiga tu, mesti ada perubahan pada tindak tanduk ni. Semayang tak semayang sama apa kan? Semayang ngompek laju kan? Imam tu tak bodoh kan? Aduh ya bodoh nak marah kan? Imam Ar-Rahman, panjang surah baca pagi ni. Jangan contoh lah kan. Dah terbuai-buai dah, nak tumbang dah tadi tu kan, contoh kan. Bukan cakap orang tu, termasuk yang cakap ni tak, eloklah imam baca panjang saya sekali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban kan. Ingatkan gitu, nikmat Allah yang mana lagi kita nak dustakan. Itu sebab kena faham kan. Ya, adalah perubahan ini. Semayang mengompek laju. Aduh, tak perhati dengan orang. Semayang nombor ekor jalannya. Ada masjid tu dia ada nombor petak tu, nombor petak sejadah dia buat kat Kuala Lumpur tu ada nombor petak sejadah. Dia waktu maghrib dia semayang kat petak 5 boleh. Waktu isyak dia semayang kat petak 40 belakang pula. 1540 tikam tu. Semayang tu. Kono pula tu. Bayanglah. Kau cucu kau berapa orang dah? 3 kau, ompek kau, belum ada rezeki lagi anak aku. Kau 2, 3 ompek 02 jadi tu. Tu tanya cucu orang tu. Macam mana? Jadi tak ada kesan lah ibadah dia tu. Dongki macam tu ya. Ambil hak orang macam tu ya. Mana ada masalah. Faham tak? Kadang-kadang Allah uji kita ni, kadang-kadang kalau uji susah lagi elok daripada uji senang. Kan? Uji susah dia ingat Allah, tapi bila diuji senang lupa dekat Allah. Makin banyak duit makin susah. Makin susah nak pergi masjid. Dulu rajin pergi masjid, dah banyak duit dah sibuk sikit sekarang. Memanglah dia buka pejabat daripada sebelum subuh agaklah sampai subuh tak boleh datang lah. Dulu boleh lah kau datang kan. Iya, kan Nabi pesan, wahai Fatimah, dia pesankan, janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang yang bangun lewat. Bangunlah awal, kerana sesungguhnya rezeki Allah melimpah ruah tersedia untuk kamu. Dengan syarat kena bangun pagi, subuh. Ini bukan subuh gajah ke dah, subuh dinosaur. 5 minit sebelum zuhur subuh. Terperanjat imam sampai pula kunut tengah hari ni. Ya kan, macam tu lah tu. Firman Allah SWT, dialah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Tadi surah Al-Mulk ayat yang kedua tadi. Jadi siapa yang ditimpa sesuatu musibah, perlu diingatkan supaya bersangka baik dengan Allah, memperbanyakkan doa, berikhtiar, bertawakal dan bersabar. Jadi makna kata sangka baik. Aduhlah benda Allah nak bagi kat aku ni. Isteri meninggal tiba-tiba. Allah, kenapalah kau tinggalkan abang?
rupa Allah nak bagi bini baru. Contoh kan, mana tahu bini tu yang baru tu tak adalah lawa benar, tapi sikit-sikit macam Nilofa, macam tu. Okeylah tu kan, standard itu kan lain. Agama bukanlah ibarat candu yang hanya menjadi ubat penenang pada waktu tertentu, macam kita ambil ubat saja, bukan kan, dan supaya melenyapkan perasaan susah dan juga lari daripada kesusahan kan. Sebaliknya agama kita ni merupakan satu cara hidup yang sebati dan berkekalan. Itu biasa. Cuma tinggal lagi cara orang menghadapi ujian tu berbeza-beza ikut kepada amalan kita. Nah, itu kalau dia ingat Allah banyak-banyak, wa zakarullaha katsira, ingat Allah banyak-banyak, maka insya-Allah dia akan hadapi ujian tu dengan lebih baik. Oh ni biasalah ni. Kan? Relax kan. Rotek mati serentak, kereta banyak. Kan? Macam Yuska rumah. Tapi semua serentak mati jadi itu. Yang 4 biji kereta dengan sebiji motosikal serentak, lebih kurang beza 2-3 hari. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah. Apalah musibah ni? Lah musibah apa kan? Kau yang beli kereta tu dulu. Kan? Saya dulu ingat tak masa zaman beli kereta kita bayar duit kereta kat bank dulu sebelum bayar online kan. Dulu saya kalau bayar kat bank, beli kereta, saya ingat kereta bermula saya beli kereta kancil. Bayar kat bank beratur, sampai kat kaunter tu bayar. Kalau kau bayar isi, saya tanya macam-macam kat orang tu. Dek nak tanya sikit lah, berapa bulan lagi tinggal? Bayaran kali pertama tu tanya tu berapa bulan lagi tinggal. Tak beratur dah panjang kan. Dulu kan macam sekarang, masa tu tak ada lagi sistem nombor tu kan. Saja nak bergerak lebih lama sikit, berbaloi beratur panjang ni, apa bayar apa dah habis lah, beratur panjang ni. Tanya macam-macam kan. Berapa ni kebarangkalian ni kita akan bertukar kereta berapa tahun, kebanyakan orang dah tukar nama tu berapa tahun. Tanya kat paning juga kan. Ya, kebetulan lah yang jaga bank tu lawa pula kan. Tapi lepas 10 tahun pergi bank tu dah tak lawa dah, sebab orang yang sama masih jaga kaunter tu. Macam tu kan. Kan, lepas tu dia buat lah corporatization macam tu lah, tukar kan. Ya, jadi setiap kepayahan pasti diringankan, diberikan kemudahan seperti dinyatakan di surah Al-Insyirah ayat 5, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra kan. Itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sungguhnya tiap kesukaran disertai kemudahan. Sungguhnya tiap kesukaran disertai kemudahan. Itu biasa. Kadang-kadang cuba tengok orang-orang lama yang gaduh kat dalam masjid ni, cuba tanya. Macam tak percaya je anak semua dah lopeh. Cuba fikir balik. Betul tak? Dulu azab betul boleh hidup ke tak budak ni. Macam mana lah budak ni azab nak masuk belajar. Dulu memang kalau fikir-fikir balik susah membesarkan anak kan. Ya. Dan anak-anak memang tahu dia menyusahkan mak ayah dia tahu. Aduh, ada tu sampai tua nyusahan lagi, ada tak? Tapi makna yang penting dah habis industri semua. Seorang kahwin, yang terbaru ni ada buat kedui, anak yang bongsu kahwin, last habis dah. Siap bagi tahu. Tapi akhirnya lah dah senang dah sekarang ni, tinggal hantar WhatsApp je setiap hujung bulan. Assalamualaikum grup keluarga. Dimaklumkan sekarang telah pun masuk 25 hari bulan. Masih ada lagi anak-anak yang belum memasukkan duit bulan ini. Sila abaikan WhatsApp ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu lah katakan. Macam tu lah. Itu masa tu baru untung beranak ramai kan. Ya. Anak. Lepas itu anak kejap-kejap tanya. Ibu cakap lah, ibu nak apa? Ibu cakap macam ibu nak apa? Kan? Anak ni itulah. Ibu ni tak adalah nak nyusahkan anak-anak ibu. Tapi tengok jiran sebelah rumah tu dah tak pakai dah ceret menjerit ni. Ceret menjerit mana mak? Cuba tengok tu. Belum masak air tu. Mak alak pokak menyang terbakar dapur tu. Sebab tak dengar bunyi ceret tu. Habis mak nak apa? Dia nak mesin air tu yang tokan-tokan tu panas, tokan-tokan tu sejuk. Tahu tak? Janganlah sambut jenama, dia tak tajuk ceramah kita hari ni.
Saya saja sebut mesin air. Cakap tahu contoh cakap. Kan? Balik contoh tokan panih, tokan soju. Saya dengan ustaz apa tu dulu pergi Bosnia. Lagi pula tokan tu kloren. Tokan memang tak nampak mesin sebatang macam ni. Yang nipis yang mana poi air. Poi cari bawah meja. Canggih betul. Tak lama so handphone tu boleh tu tokan keluar air. Nak tayar apa agak lah kan. Kita golak tapi itulah teknologi. Kan? Kan? Ujian dan musibah juga adalah waktu untuk dekatkan diri kita kepada Allah. Malahan ada orang makin diuji makin jauh daripada Allah. Aku ni tak adalah, hidup aku baloi lah, memang susah lah hidup aku. Jangan mengungut. Adalah rezeki Allah nak bagi kat kita. Saya ni sebelum keluar TV Al-Hijrah dulu, sebelum orang kenal sebagai Syamsul Debat, beberapa hari sebelum Allah uji saya naik kereta, tak macam mana, tap menuju nak pergi ke Bukit Merah, nak pergi seminar. Masa tu bukan saya pergi seminar, saya pergi seminar. Saya nak ikut seminar tu. Saya dengan family saya. Betul-betul dekat hentian rehat sebelum masuk Cangkat Jering Taiping. Hentian rehat tu ada stesen minyak Caltex. So dah terlajak kereta saya reverse masuk, saya pun pump. Cuba pump dulu kalau boleh naik, kan kita pergilah mana kedai cepat tukar kan. Meletup ada boom, terbaring saya, muka saya penuh dengan serbuk tayar tu. Habuk tayar tu dengan apa serbuk tu kena kat muka saya, terbaring. Saya tak nampak apa dah. Saya dengar jauh, bingit lah, meletup kan. Rupanya ramai dah orang keliling saya. Lepas tu isteri saya kejut, bang. Lepas tu saya pun pergi, muka sudah bang, pergi masuk muka abang luka ni macam sebiji macam orang kena chicken pox. Betul ni luka semua ni. Pergi masuk dalam bilik akhir, basuh. Lepas tu dia kata pergi cari klinik. Ada budak yang pam minyak tu tolong tukarkan tayar spare saya. Pergi masuk dekat Taiping, pergi dekat satu klinik ENT tu. Dia cek, dia kata yang ni tak ada masalah, dia boleh ni. Cuma masalahnya habuk tayar tu masuk dalam mata saya banyak. Bayangkan. Pergilah jumpa doktor, kata kena masuk juga hospital Taiping, jumpa pakar mata. Dia buka macam ni, dia pakai tweezer tu macam ni, ambil kau. Dia tak cakap lah, saya yang bunyi macam tu. Doktor tu boleh dondam lah kan. Tapi bagus doktor pakar perempuan ni, dia ambil tu tak rasa tau. Bayangkan dia pakai penyepit ni. Satu dia kata dia punya luka tu ada yang tembus sampai belakang mata. Nasib baik dia cek pandangan mata saya okey lagi kan. Kau nampak doktor tu muka bini saya parah kan, tapi alhamdulillah okey lagi kan. Lepas tu alhamdulillah, pergilah kursus tu, pergi juga seminar tu. Saya buat isteri dengan anak saya. Tapi bila balik daripada seminar tu, dia suruh buat rawatan susulan lagi, pergi dekat Seremban. Cepat baiklah, ada luka-luka sikit. Tak sampai beberapa hari tu dapat panggilan kena buat ceramah kat TV Hijrah untuk staf TV Hijrah. Dan dia record, dia masukkan, itulah kemunculan pertama Syamsul Debat. Saya pun tak suka orang panggil Syamsul Debat dulu. Ramai sangat orang panggil Syamsul Debat. Apa salah Syamsul Debat? Rupanya dia dah trendkan nama tu. Kalau tanya tu, sebab mula-mula saya ceramah dekat KL dulu, ada satu surau tu. Dulu kalau saya ceramah, saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia dulu. Sebab saya tak suka pakai nama jawatan rasmi saya. Jadi lepas tu, ada seorang JK masjid tu terlupa nama saya. Syamsul apa tak nama budak. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis, penceramah malam ni Syamsul Debat, tu mula dia. Dan salah seorang yang dengar ceramah malam tu adalah CEO TV Al-Hijrah. Tu yang dia pegang. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melekat nama tu Syamsul Debat. Itu sebab kalau tanya saya, letak kat banner tu Saudara Syamsul Debat, SSD. Kalau letak Ustaz Syamsul Debat USD, mahal, takut tak boleh bayar. Tu masalah tu ya? Jadi tak kisahlah tu. Tu ujian tu. Ujian. Rupanya Allah nak bagi saya satu dimensi baru dalam dakwah ni. Takajud tuan-tuan.
Jangan cakap best lah kan, ramai orang kerana susah nak makan, kena cari kedai yang tak ramai orang. Salah yang tak ramai orang tu tak sadap, tu isu dia. Nak makan kat zaman tori, jam gambar bila aku nak makan ni, macam tu lah kira kan. Iyo tuan, susah. Tu belum cerita lagi ambil gambar ramai, dia crop tinggal berdua, dia buat wallpaper, marah lagi dia kat aku. Aduh, semua satu hal tu macam-macam tu. Aduh, itu ceramah kat Rompin. Ceramah kat Rompin Pahang. Orang kampung nak ambil gambar dengan ustaz, boleh gambar ramai. Tiba-tiba makcik belakang tu free size dia. Jangan pun nak free size, nak tak. Alah, yang macam ni tu freestyle kata kan. Tapi dia confident tak boleh. Macam lah orang. Kan? Pun ceramah pun ada ujian ke? Ujian apa? Jangan main-main. Tak ada 5,000 saya tak datang. Ada? Betul tak, Mam? Ada kan? Ada. Saya dalam ceramah ni dalam 3,500. Tak boleh kurang. Hotel kalau boleh Zenith. Contohlah kan. Ada yang macam tu. Gila betul. Kan? Saya tak kisah dah tuan-tuan. Orang bayar 10,000 saya ambil. Orang bayar RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali, tak datang dah habis tu. Ujian. Tak adalah, okey je. Sebab saya bukan risau orang lain marah. Mak saya marah. Mak dengar kondiman sekarang. Mak saya sawan lah tu. Dia kata mana ada? Siapa cakap? Saya tak kisah dah tuan-tuan. Ilmu Allah bagi pinjam. So kongsi dengan orang. Kau berniaga apa pasal? Kan? Tapi nak setuju tu janganlah dikurangkan. Macam tu kan. Iya tu, saya ceramah dekat Sarawak. Ada hamba Allah dia tanya, Ustaz, mas yang tempat pertama ni boleh bayar 700, tempat kedua ni 1,500, yang ni boleh bayar 1,000, ni bayar 500, yang ni sekolah ni boleh bayar 300,500. Okey tu, dia kata. Lepas tu hotel, kita bagi hotel Dormani. Hotel Dormani ni hotel bajet kat Sarawak ni, saya suka situ. Kenapa pula? Okey lah tu. Salah, tak ada swimming pool Ustaz. Masa bila aku nak mandi, kau suruh aku ceramah kan? Rupa-rupanya ada penceramah Semenanjung ni yang pergi ke sana, satu ceramah minta 7,000. Hotel nak Pullman minta tu. Betul, patut dia tanya saya macam tu. Kan? Saya kata, oh parah yo kau. Tak apalah. Saya dapat ikan terubuk ni pun cantik dah ni. Saya katakan alhamdulillah. Iya tuan-tuan. Sekali orang tu start minta, percaya kat guru saya pesan, sekali dia start minta mesti bayar banyak-banyaknya. Percayalah, tak lama dah orang dah tak nak dengar dah pun dia cakap. Itu guru saya pesan. Ya nah. Saya punya seronok ni. Mana pernah ceramah kat topi-topi. Hari ni dapat ceramah kat tepian Putra. Kan? Dapat. Ya, saya suka datang kat tempat yang orang tak pernah jumpa saya, kan. Lepas tu rezeki lagi. Apa ini dengar ada sarapan kan? Ada tak? Ada. Apa nak dapat lagi? Banyak cerita kan. Ada satu ceramah satu lagi dekat apa? MLNG. Dekat Bintulu. Kawan oil and gas. Dia tahu kawan tu banyak duit. Ada satu penceramah tu 10 ke 15 ribu satu ceramah. La ilallah. Baru aku tahu aku ni kira murah lagi. Kan? Ustaz murah sangat. Naikkanlah lagi dia kata. Aku tak pandai, kau buat lah, kau tak kerja, aku ikut dia sekarang tu. Kan? Saya kisah je dah kan. Betul ada yang macam tu. Sudah ni jadi pendapatan. Kan? Ada rezeki tuan-tuan. Ya, percayalah. Janganlah kita risau. Mana tak apa, kita kena ambil banyak-banyak. Besok senang kita dah tak ceramah lagi. Tak boleh fikir macam tu. Kan? Kadang-kadang waktu senang, waktu bahagia, kan? Waktu berharta, berkuasa, berdarjat, berpangkat, berduit, kita bolehlah cakap sabar, kita boleh. Tapi bila kena kat diri kita, belum tahu lagi. Kan? Ya. Saya dulu bila bekerja jadi pengarah, jadi pegawai. Kan? Jadi pengarah undang-undang, legal advisor dulu. Saya pencen dulu pangkat pengarah. Masa nak berhenti tu fikir juga tu, betul ke tindakan nak berhenti ni? Kan? Tapi baiklah saya fikir mana mudarat yang lebih kurang. Maksudnya mudarat apa? Dari segi amanah tu. Saya pun dah tak tahu mana satu part time.
Jadi pengarah pula part time, banyak nak ceramah. Jadi saya kena pilih, kan? Semua pilih. Tak terdaya tuan-tuan, pagi kerja, malam ceramah. Sabtu Ahad pagi sampai malam ceramah. Sudah masa bila nak rehat, dia saya kena lah ambil. Sudah ceramah lagi teruk daripada kerja, kan? Hari-hari ni berapa hari tak balik dah ni. Aduh. Tapi tak apalah, orang faham ada pasal. Lagi satu dapat pula Kampatin. Tak terdaya. Kampatin RM25 sekalau. Tergelak saya kat Sungai Tebeluh tu dia jual. Ikan patin buah RM200 sekalau. Patin moncong RM600 sekalau. Kami makan pahit, kami jual manis. Dia kata, sama aku. Langsung beli. Sadap tu dia bercakap tu, kan? Ya tuan-tuan. Sadap tu malam tadi dapat pula ikan kerai. Mengigau makan ikan kerai tu malam tadi. Kerai. Kan? Kemudian bila dihimpit ujian, tak ada duit, tak ada apa. Apa hikmah dia semua? Hikmah yang pertama, Allah tingkatkan darjat dan keimanan kita. Tengok dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Macam mana nak cakap kita beriman sedangkan kita tak diuji? Kenalah uji dulu baru tahu beriman. Macam mana nak tahu kau pandai? Kenalah bagi ujian dulu, tengok pandai tak pandai. Kan? Aduh, driver saya dulu, salah seorang driver saya, bayangkan tu. Dulu seorang driver satu tanya, dia tak tahulah yang dia tu tak tahu matematik, terlupa tanya pasal matematik. CP tak lancar. Masa tu dia jual barang apa, dia jual kurma. Masa tu orang nak beli kurma dengan dia, dia ambil kalkulator. RM70 satu kotak, orang beli 5. Kita tahu 300 dia ambil kalkulator. Masalah ambil kalkulator 70 campur 70 campur 70 campur 70. Tak jumpa dah darab tu dah. Wah, parah kau ni. Saya tanya, kau tak lancar CP kau? Tak ni. Lah. 2 kali 2 berapa? 6. Lah, kata parah. Bayangkan tu. Aduh. Rupanya dia 9. Tak cukup 1 nak 10. Dia ada short sikit. Nampak macam elok, senyap lah. Baru dah kojong kan, kita baru tahu. Tak boleh ni dah. Sekali itu semayang, suruh dia qamat. Kau qamat. Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah. Apa hal pula kau tu? Berpusing imam menang pahal kau. Bayangkan kalau orang lain dengar, lain macam driver Samsul depan tu, lain mazhab kan tu kan. Wah, kau dah baca khutbah ke apa? Kacau tu. Dia tu kan. Dah kena uji baru tahu, kan? Dah kena uji baru tahu. Kemudian Allah tarik sedikit nikmat sebab nak bagi nikmat lagi besar, kena sangkut baik. Allah tarik ni nak bagi lebih lagi, kan? Kita jadi susah gitu, pap tiba-tiba dapat air citra, contoh, dapat manfaatkanlah. Kemudian Allah bagi satu musibah untuk mengalih musibah yang lagi besar. Kemudian begitu juga sebagai menghapus dosa, nak cuci dosa-dosa kita. Abang abuse, dia berberatkan saya masa rumah dia kena kan, rumah dia yang kena banjir lumpur kan. Ustaz, rumah orang masuk lumpur Ustaz, dalam rumah tu. Saya pula rumah tu masuk dalam lumpur Ustaz. Ya, habis tak nampak rumah. Dahsyat. Ada satu makcik tu, tangga yang tinggal, rumah dah hanyut kan, tak pernah jadi kelangan tu. Yang dahsyat tuan-tuan. Dan semua ujian tu. Begitu juga kan, bila menghapuskan dosa-dosa, kadang-kadang bila dah hapus dosa-dosa ni, sebab dulu mungkin banyak dosa-dosa kita, Allah bagi ujian ni sebab nak biar kita ingat Allah banyak-banyak. Dan bagi kesedaran kepada kita supaya kita tak timbul rasa riak, rasa sombong, rasa takbur. Dulu dia pakai kereta action belagak, kemudian bila dah rosak kereta dia, dah hanyut ke air tu, dia tukar kereta lain, cantik kereta kau. Ni semua Allah bagi pinjam aja. Dah lain cakap dah. Pinjaman ni semua ni. Nampak tak? Belagak bini aku paling pandai sekali masak. Masak apalah, lempar-lempar jadi dah. Lempar sayur jadi daging, gila dia, macam mana aku bayar tak? Malam tu, esok tu aku tak main lah makan kedai, bini aku masak sedap. Esok tu dah makan kat kedai. Asal aku makan kat kedai? Rumah aku meninggal dah.
Tak ada dah, sian dia. Suami I bagi I 3,000 sebulan. You ada? Oh mak I. Malam tu suami mati tercokik sudu. Suami tengah menyudu dijoget, abang, kam, mati tercokik sudu. Hilang 3,000 sebulan. Kenal kan? Teman tahu, belagak-lagak nak. Jangan sombong. Jangan sombong. Ada jawatan, jangan sombong. Sekejap ya. Saya pun dah dapat kad pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Kan kad pesara saya pun dapat. Jadi tak salah gitu. Barulah tahu kan, bila dah tak ada jawatan baru tahu tak ada siapa pun yang cari kita. Dulu kejap-kejap cari kita. Minta tolong ni lah, minta tolong tu lah kan. Tapi lah. Kemudian bagi iktibar pada orang lain. Bila ada musibah yang datang, kita pun hati-hati. Tengok aksiden tu kan, kat terowongan orang. Jadi siapa yang lalu kat terowong tu teringat. Oi, hati-hati. Janganlah dekat sangat dengan kenderaan lain. Dia slow je. Macam tu lah. Ya. Kemudian tanah subur bagi mereka yang mahu menyemai. Kan, musibah ni membuka ruang dan peluang orang yang punya lebihan harta untuk menderma. Maksud menyemai tu maksudnya dia bersedekah pada orang lain pula. Tolong orang, ingat orang banyak-banyak. Dan setiap pagi ambil nombor akaun Masjid Tepian Putra ni. Akaun bank mana? Arajhi Bank. Nombor akaun tak. Description, doakan saya kaya. Amount RM1. Itu salah tu. Memanjang RM1 tu tak teraya. Tak pernah mempertahankan keseringitannya tu kan. Siap telefon, mam, minta maaf mam, tadi saya ngantuk. Saya tertekan 100. Beli pulang kan tak RM99. Nang telefon. Aduh, hai. Kan, janganlah kita risau, sedekahlah tuan-tuan. Yang sedekah banyak. Dalam set bayangan Nabi dah ajar, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Kita beritahu dah. Jadi buat kebaikan banyak-banyak. Dan begitu juga musibah ni juga tanda Allah masih sayangkan kita. Jadi yakinlah bahawa ujian yang datang kat kita ni bukannya sia-sia. Bukan sia-sia. Allah bagi itu ada sebab. Anggaplah ujian ini sebagai satu lumrah dan juga satu perkara hikmah yang Allah nak bagi kat kita. Kan? Bila Allah bagi ujian tu, mesti ada benda baik di sebaliknya. Mesti ada. Kan? Kalau diperhatikan, ujian setiap orang tu tak sama, dan malah begitu juga ujian tu mungkin berbeza ikut tahap kita. Tapi kita tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Itu sebabnya kalau tengok maknanya Allah nak bagi tahu kita ni, Nabi pun pesan kat kita, dia kata anak-anak Adam ni kalau bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bagilah banyak mana pun, mesti nak lagi. Dulu kita cakap aku dapat duit 500,000 ni dah tak payah fikir apa dah. Rupanya lagi banyak fikir. Nak beli tu, nak beli ni, nak bercuti, nak begitu. Nah, tak cukup. Contohlah. Bagi 1 juta tak cukup juga. Jadi jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Nabi kita ada duit kat rumah pun risau. Ni macam mana masih ada lagi 7 dinar dalam rumah ni? Bagi-bagi kat orang. Sedekah kat orang cepet. Kita pula nak risau tak ada duit. Kan? Contohlah tiba-tiba imam hari ni umumkan. Assalamualaikum. Ni contoh tau, contoh. Saya umumkan kepada semua yang hadir hari ni. Ya. Sebabkan saya gembira Samsul Debat datang hari ni. Jadi semua jemaah tolong tinggalkan nombor akaun. Ni contoh tau, contoh je. Jangan tuntut pula. Jadi sebelum tengah hari ni kita akan bank in kan setiap orang 500,000 seorang. Banyak ke tak banyak? Pada kita banyak, tapi pada orang kaya 500,000 tu susah lagi tu. Ada orang tu gaul kepada, aduh apa salah dalam bank tinggal 10 juta, tak rasa nak bunuh korang ni cakap. Sebab dia dah biasa dalam bank setiap bulan ada 100 juta.
tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat tu. Wahal belum tentu sempat habiskan tu. Sebab standard dia berbeza. Terus saya pergi rumah orang kaya tu kan. Saya tanya berapa harga rumah ni Datuk? Dulu murah lagi masa saya beli. Masa saya beli dulu baru 4 juta. Aku salah tanya ke salah jawab dia? Selama muka dia bukan belagak pun. Tapi pada dia murah 4 juta tu. Kita dapat 1 juta tak tahulah jadi apa. Dah telanjang dah apa lagi kat dataran tu semua. Semua dapat 1 juta agak alat. Kan? Dia pada dia tu biasa. Ya Allah, tak tahulah orang kaya. So tu saya share cerita malam tadi. Ada satu datuk tu, dia bagi saya makan kopok tu. Saya ceramah kat rumah ni. Dia bagi saya rasa satu kopok. Sedap tak Ustaz kopok ni? Sedap. Itulah isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu. Apalah kau beli kilang tu? Kopok tu sedap, kau beli banyak bagi ke orang. Dia beli kilang tu. Bayangkan tu. Tak boleh. Saya pun yang nak fikir lah. Macam mana orang kaya ni dia berfikir. Saya beli kereta tu cash Ustaz, malah nak pening kepala, kebetulan nak dapat murah, baru 900,000. La ilaha illallah. Aduh. Itulah beza kan orang kaya tu, sebab tak sah kau jahat. Tapi Nabi ajar kan, walaupun Nabi ajar 2 lembah emas bagi kat kita tak cukup, tapi Nabi juga ajar manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dulu lagi susah, karen pun tak ada, betul tak? Elektrik pun tak ada. Bila elektrik tak ada, anak ramai. Orang dulu 7, 8 adik-beradik, tak mainlah 3. Anak apa? 3, 4, 10 penuh kereta parking di rumah. Ya, pukul 8 dah galap. Rabo-rabo terasa jadi kan. TV pun tak ada dulu kan. Tapi cuba tengok bahagia hidup. Anak ramai sekarang. Baru je 4 tutup kilang. Cukup dah. Orang perempuan jangan suka-suka tutup kilang. Bincang dengan pengurus. Kalau dia jumpa tapak baru jangan main-main. Cawangan baru dibuka, mau tahu pening kepala kan. Jadi jangan ditahan-tahan, bincang elok-elok. Bermana akan tutup-tutup kilang. Tak adalah ni gurau ya kan. Mana yang mampulah. Itu pun ujian juga tu. Ujian dah ada duit, dah kau nak kahwin pula kan. Nak kahwin pula. Kebetulan time dia tengah fikir-fikir nak kahwin, keluarlah cerita Madu 3 saja, keluar cerita tu depan mata kan. Kan tu pun ujian kan. Sabarlah dengan suami. Doakan suami kita terus, orang kata, fokus dengan ibadah macam tu ya. Kalau tidak, elakkanlah suami kita menjadi suamiku seorang pendosa macam tu. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. InsyaAllah ujian dan dugaan ni Allah Ta'ala bagi dekat kita kan? Bagi dekat kita supaya kita jadi lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Dan alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikanlah intan. Kembang-kembangkan, sebar-sebarkan. Jadi tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak pekanjur mengundang, gaso nak junjung. Itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.